Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi video kali ini kita akan tengok kepada bab seterusnya iaitu bab 8 sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. So, di sini terdapat 4 standard pembelajaran yang ditekankan. Okey, di mana di akhir sesi pembelajaran ni murid sepatutnya dapat yang pertama mengenal pasti struktur respirasi dalam. Okey, kita akan tengok kepada 4 organisma ni iaitu serangga, ikan, amfibia dan manusia. Okey, yang kedua memerihalkan penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas bagi haiwan dan manusia. Okay, so fokus kita dua je untuk ini, haiwan dan manusia. Yang ketiga, membanding dan membezakan antara struktur respirasi manusia dengan haiwan. Dan yang keempat, membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Inilah keempat-empat organisma yang akan dibincangkan kejap je lagi. Okay, so kita imbas sedikit apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. So, minggu lepas kita dah belajar mengenai respirasi sel kan? So, respirasi sel ini, kita dah tahu, dalam respirasi sel dia memerlukan oksigen untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan ATP iaitu tenaga. Okey. Jadi untuk topik pembelajaran kita hari ini, dia mempunyai perkaitan dengan apa yang kita dah belajar dalam respirasi sel. So, dia mempunyai perkaitan, dan kesinambungan, So, dalam respirasi sel ni, kita akan tengok kepada bagaimana proses pengambilan oksigen dan pembebasan karbon dioksida, dan kita akan tengok struktur mana yang terlibat dalam proses ini, dan kita akan tengok juga kepada mekanisme pernafasan. So, kita pergi seterusnya. Ingat tak lagi semasa di bab 2, pada proses hidup dalam organisma unisel. So, kita dah belajar tentang amoeba dan paramecium. Masih ingat ke? So amoeba dan paramecium ni merupakan organisma unisel. So, kita dah tahu organisma unisel ni dia perlu menjalankan respirasi iaitu pertukaran gas bagi oksigen dan karbon dioksida untuk menjalankan hidup dia. So, disebabkan jumlah luas permukaan kepada isi padu dia yang tinggi, maka organisma unisel ni tidak memerlukan struktur yang spesifik. Jadi dia cukup sekadar respirasi pula. Dia cukup sebagai resapan ringkas sahaja. Tetapi berbanding dengan organisma multisel, dia adalah lebih kompleks. Jadi dia memerlukan disebabkan dia kompleks, dan saiznya yang besar, maka jumlah luas permukaan kepada isi padu dia adalah rendah. Bila jumlah luas permukaan kepada isi padu dia rendah, maka resapan dia akan rendah. Maka organisma multisel ni dia memerlukan adaptasi lah kepada struktur respirasi dia bagi pertukaran gas yang lebih efisien. So, apakah adaptasi tu? So, kita tengok kepada slide ini. Yang pertama, organisma multisel ni dia memerlukan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi. Supaya dia membolehkan pertukaran gas yang lebih efisien. Yang kedua, struktur respirasi dia mestilah nipis. Iaitu dikatakan setebal satu sel. Bagi memudahkan resapan gas berlaku. Yang ketiga, struktur respirasi dia pula mestilah lembap. Untuk memudahkan molekul gas larut ke dalamnya. Dan keempat adalah struktur respirasi dilengkapi dengan jaringan kapilari darah untuk pengangkutan gas yang lebih efisien. Ini adalah keempat-empat adaptasi bagi struktur respirasi. So,
keempat-empat adaptasi ni kita akan tengok dia akan ada je pada organisma-organisma yang kita akan bincangkan nanti. So, kita pergi yang pertama iaitu struktur respirasi dalam serangga. Jadi, sistem pernafasan bagi serangga ni adalah dia menggunakan sistem trakea. So, kalau tengok dalam gambar ini adalah serangga ni apa belalang. Okey, so belalang ni dia mempunyai spiracle. So, okey ni kalau nampak lah. Okey, ni ikut lagi jelas. Okey, spiracle. So, spiracle ni adalah liang laluan udara keluar dan masuk. Jadinya, okey, gas seperti karbon dioksida, okey, dia akan keluar manakala oksigen dia akan masuk melalui liang tersebut. Okey, seterusnya juga, serangga juga mempunyai kantung udara. Okey, kantung udara ni fungsi dia apa? Okey, macam nama dia, dia akan berisi udara lah macam nama dia kan. Okey, iaitu untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa serangga ni menjalankan pergerakan yang cergas. Okey, kantung udara ni dia membekalkanlah gas respirasi yang banyak untuk serangga. So kita juga bukan kita, serangga ada juga tracheol. So kita pergi kepada seterusnya. So, okay. Ni adalah spiracle. So, spiracle ni macam kita dah tahu adalah sebuah rongga, okay, laluan. Okay, so dia membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiup. So, sistem tiup ni dipanggil sistem trachea. Okay, ni. Okay, seterusnya adalah trachea. Okay, trachea ni adalah tiup lah. Okay. Semakin dia ke dalam, dia akan membentuk tracheole. Okay, dia adalah lebih nipis. Okey. Okey, pada tracheole ni pula, okey, tracheole ni merupakan struktur respirasi respirasi bagi serangga. Okey, di mana di sinilah berlakunya pertukaran gas. Okey, di hujung ni. Okey, jadi gas-gas tersebut berlaku di hujung ni. So, dekat sini, okey, gas akan masuk gas sebagai contohnya oksigen akan masuk ke dalam tisu manakala gas yang terdioksigen okey akan keluar melalui tracheole ni lah keluar. Okey macam tu. So, kita tengok kepada penyesuaian struktur respirasi dalam serangga. So, yang pertamanya, okay, serangga ni dia mempunyai bilangan tracheole yang banyak. So, kalau tengok dekat gambar raja ni, so kita boleh tengoklah tracheole dia. Okay, dia baru sisi ni saja. Kita tak tengok lagi sisi yang sebelah sana. Okay, so tracheole yang banyak ini dia menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. So, bila adanya permukaan jumlah luas permukaan yang besar, maka pertukaran gas tu akan lebih efisien. Okey, itulah yang kita nak kan. Yang kedua, dinding tracheole yang nipis dan lembab. Okey, penyesuaian struktur ni dia membolehkan peresapan gas oksigen dan karbon dioksida berlaku dengan cepat. So, dalam serangga ni dia tak ada kapilari darah, okey. So, okey, ni adalah dua-dua ni adalah penyesuaian struktur respirasi untuk serangga. So, kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada struktur respirasi dalam ikan. So, struktur respirasi bagi ikan ni adalah insang. So, insang ni dia terletak di bawah operculum. So, ni operculum ni. Kalau awak tarik operculum ni, okey, angkat sedikit, awak akan nampak insang. Okey, insang ni dia berwarna merah. Okey, so kalau awak pergi pasar ke tolong mak kat dapur siang ikan ke, okey, awak akan jumpalah insang ni. Okey, so insang ni, okey, dekat insang ni dia ada filamen yang banyak. Okey, filamen yang banyak. So, manakala yang panjang ni pula adalah lengkungan insang. So, lengkungan insang ni dia akan menyokong filamen-filamen ni. Okey, dan seterusnya merah biru ni adalah salur darah.
So, darah beroksigen dan darah terdioksigen dia akan melalui salur darah ni lah. Okey, dan di mana pada lamela ini berlakunya pertukaran gas. Okey, so darah beroksigen dia akan meresap manakala darah terdioksigen akan meresap keluar. Okey. So, kita tengok kepada penyesuaian struktur respirasi dalam ikan. So, yang pertamanya adalah filamen. Okey, filamen mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang disebut lamela. Okey. Dan yang keduanya, bilangan filamen dan lamela yang banyak ini, dia memberikan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Yang ketiga adalah dinding lamela nipis. So, bila nipis, dia memudahkan peresapan gas. Yang keempat adalah lamela insang dibekalkan dengan banyak kapilari darah. Dekat sini sebab tu dia merah je kan. So dia membantu pengangkutan gas yang cekap. So kalau tengok dia punya penyesuaian struktur ni, sama je dengan apa yang saya bagi masa saya bagi slide awal-awal tadi kan, adaptasi. Dia lebih dia berulang je. Yang ketiga kita tengok pula kepada struktur respirasi dalam amfibia. So, contoh yang diberi di sini adalah katak. So, katak dia bernafas menggunakan kulit dan peparu. Katak ni special sikit. So dia ada dua organ yang terlibat. Iaitu kulit dan peparu. So, peparu ni dia macam manusia jugalah. So, kita tengok kepada penyesuaian struktur respirasi dalam amfibia, iaitu katak lah. Dalam keadaan kurang aktif, katak menggunakan kulit untuk pertukaran gas. So, kalau dia tak aktif, dia akan menggunakan kulit. So, let's say katakanlah dia menjalankan pergerakan yang aktif lah kan. Maka, dia akan menggunakan kulit dan peparu. So, untuk adaptasi bagi struktur kulit ni, kulit amfibia ni adalah kulit dia nipis. So dia sangat telap terhadap gas respirasi. So maksudnya di sini adalah gas seperti karbon dioksida dan oksigen ni dia mudah je nak keluar dan masuk. Yang ketiga, kulit lembap. Apabila kulit lembap, dia membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Dan yang keempat, jaringan kapilari darah di bawah kulit yang banyak. So bawah kulit ni, dia mempunyai jaringan kapilari lah yang banyak. So bila dia banyak, dia dapat mengangkut gas respirasi dengan cekap. Seterusnya, kulit dan peparu. So yang macam yang saya cakap tadi, dia menggunakan struktur respirasi ni semasa haiwan amfibia tu menjalankan pergerakan yang cergas. So di sini kulit dan peparu berlakunya pertukaran gas semasa di darat. Itulah dia. Yang terakhir kita tengok kepada struktur respirasi dalam manusia. So manusia ni dia menggunakan peparu. So, ini adalah contoh, apa yang kita dapat lihat dalam peparu manusia. So, dalam peparu manusia ni, dia ada salur darah lah bagi darah beroksigen dan darah terdioksigen. So, ini adalah alveolus. Dan ini, alveolus ni, dia dilitupi dengan kapilari darah. So, kita tengok kepada next. So ni alveolus yang saya cakap tadi. Dekat alveolus ni dia adalah penyesuaian struktur respirasi. Yang pertamanya adalah bilangan alveolus yang banyak. So kalau kita tengok peparu kat sini, dekat hujung-hujung ni, terdapatnya alveolus yang banyak. So dia macam biji anggur ni. So apabila dia banyak, jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Yang kedua, dinding alveolus ni nipis. Dia setebal satu sel. So, bila dia setebal satu sel, dia memudahkan peresapan gas.
Okay, so maksudnya gas karbon dioksida dan oksigen tu boleh keluar dan masuk dengan mudah. Yang ketiga, meresap. Okay, istilah dia meresap. Yang ketiga adalah dinding alveolus sentiasa lembab. Okay, apabila dia lembab, gas respirasi boleh merarut dengan mudah. So, dia ulang je. Sama je macam adaptasi yang saya bagi tahu yang awal tu. So, yang keempat adalah dilingkari oleh jaringan kapilari darah. So, alveolus ni dia ada kapilari darah. Okay. So, fungsi dia untuk mempercepatkan pengangkutan gas respirasi. Okey, seterusnya kita tengok kepada perbandingan mekanisme pernafasan antara manusia dan haiwan. Okey, apa yang membezakan mekanisme pernafasan bagi manusia dan haiwan ni adalah okey, ni persamaan ni. Sekejap, saya betulkan teruslah. Persamaan. Okey, present balik. So, bagi persamaan mekanisme pernafasan ni, okey, jadi kesemua membran respirasi mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Okey, yang keduanya, membran respirasi adalah nipis. Yang ketiga, kesemua membran respirasi sentiasa lembab bagi membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Dan yang keempat adalah struktur dilengkapi jaringan kapilari darah. Okey, kecuali serangga. Serangga tak ada kapilari darah. Okey, bagi pengangkutan gas yang efisien. Okey, ni sama je. Ulang lagi sekali kan. So, rasanya boleh ingat kan? So, kita tengok pula kepada perbezaan. So, kalau tengok kat sini, okey, ni adalah struktur yang terlibat lah. Bagi serangga adalah tracheal. Okey. Sekejap. Struktur respirasi yang terlibat adalah tracheal, manakala ikan adalah filamen dan lamella. Amfibia pula menggunakan kulit dan peparu, manakala yang terakhir adalah manusia menggunakan alveolus. So, ini adalah jumlah luas permukaan kepada isi padu. So, okey. So, macam mana dia mencapai jumlah luas permukaan kepada isi padu yang banyak adalah dengan mempunyai bilangan tracheal yang banyak. Okey, itu adalah bagi serangga. Manakala ikan pula bilangan filamen dan lamellanya yang banyak. Amfibia pula keseluruhan permukaan kulit, okey, dengan peparuh dia berlipat-lipat. Okey, dan manusia dia mempunyai alveolus yang banyak. So, kita dah tengoklah tadi gambar dia macam mana. So, saya harap awak boleh faham dan ingat. Okey, sekarang kita nak masuk standard pembelajaran kita yang terakhir, okey? Iaitu membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. So, pernafasan ini dia melibatkan tarikan nafas dan hembusan nafas. Tarikan nafas ni adalah proses menyedut udara masuk ke dalam badan. Semasa kita menarik nafas, tekanan adalah rendah. Manakala isi padu bagi dalam peparuh kita adalah tinggi. So, dia adalah bersongsang. So, kalau tekanan rendah, isi padu tinggi. So, bila kita tarik nafas, kita tengok. Breathe in. Maksudnya, isi padu besar, isi padu tinggi dan tekanan dia adalah rendah. Hembusan nafas pula adalah proses menghembus udara keluar daripada badan. So, apabila kita menghembus nafas, tekanan adalah tinggi dan isi padu adalah rendah. So, kita tengok dekat gambar ni lah. Sekejap. Ni breathe in kan? Breathe out. Nampak dia mengecil kan? So, bila dia mengecil, tekanan dalam dia adalah tinggi.
So, isi padu dia adalah rendah. Apabila tekanan tinggi, jadi dia akan menolak udara keluar. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, mekanisme pernafasan serangga. Okey, so ini spiracle, kita dah tahu dah tadi. Dia adalah ruang ataupun rongga di mana gas respirasi keluar dan masuk. So, ni dia nak bagi tahulah oksigen ni dia masuk kepada okey, kita tengok ni lah lagi senang. Okey, so semasa tarikan nafas, okey, otot abdomen mengendur. Okey, apabila otot abdomen bagi serangga ni mengendur, okey, isi padu abdomen akan bertambah. Okey, apabila isi padu dia bertambah, maka tekanan udara dalam trakea berkurang. So, kita ingat tadi, okey, isi padu dan tekanan ni dia sentiasa songsang. So, kalau isi padu bertambah, maka tekanan dia akan berkurang. Okey, maka apabila ni berlaku, okey, spiracle akan terbuka. Okey, spiracle ni lah. Okey. Maka dia membolehkan udara memasuki trakea. So, kalau tengok yang kuning ni, bermaksud udara masuk. Okey, kita tengok pula apabila menghembus nafas bagi serangga. Okey, semasa serangga menghembus nafas, okey, otot abdomen mengecut. So, dia akan mengecik lah sini kan. So, apabila dia mengecik ke sini, mengecut, okey, isi padu abdomen akan berkurang. Okey, menyebabkan tekanan udara dalam trakea bertambah. Okey, apabila bertambah, spiracle dia akan terbuka. Okey, jadi kita tahu tadi kan tekanan dia tinggi, maka dia akan memaksa udara keluar melalui spiracle ni. So, kita tengok yang color merah. Okey, dia mengecut. Sekejap, dia mengecut. Lepas tu udara karbon dioksida pun keluar. Okey, sekarang kita tengok pula kepada mekanisme pernafasan ikan. Okey, so ini adalah seekor ikan. Jadinya, okey, oksigen akan masuk ke dalam mulut, okey, dan dia akan dikeluarkan sebagai karbon dioksida melalui operkulum. Okey, so kita tengok kepada proses tarikan nafas. Okey, jadi semasa tarikan nafas, okey, mulut ikan ni akan dibuka. Okey, apabila mulut ikan dibuka, bahagian dasar rongga mulut ikan ni akan diturunkan. Okey, dan ruang operkulum pun dibesarkan. Jadinya, okey, isi padu rongga mulut bertambah. Okey, dan bukaan operkulum ditutup. Okey, menyebabkan tekanan di dalam rongga berkurang. Okey, apabila tekanan dalam rongga mulut ni berkurang, dia akan menyebabkan air dari luar masuk ke dalam mulut. So, air ni dia membawa oksigen. So, kita tengok pula kepada hembusan nafas. So, apabila dia nak menghembuskan nafas, okey, dia akan tutup mulut dia. Okey, dia tutup mulut dia. Dan bahagian dasar rongga mulut ni dinaikkan. Okey, jadi air ni dia akan mengalir melalui lamela insang. Okey, di mana di sini berlakunya pertukaran gas. Jadinya oksigen akan meresap masuk manakala karbon dioksida akan meresap keluar. Dan ruang operkulum ini dikecilkan, okey, menyebabkan isi padu rongga mulut berkurang dan tekanan dalam rongga mulut bertambah. Okey, jadi isi padu dan tekanan dia sentiasa songsang. So, kalau isi padu berkurang dan tekanan akan mula bertambah, menyebabkan air ditolak keluar. Okey, jadinya air akan mengalir keluar melalui bukaan operkulum. Okey, yang ketiga, kita tengok kepada mekanisme pernafasan amfibia. Okey, jadinya katak bernafas melalui rongga mulut dan peparuh apabila dalam
keadaan aktif di daratan. So kita dah tahu amfibia ni macam katak dia merupakan haiwan dua alam. So dia boleh duduk di darat ataupun di dalam air. So kita tengok bagaimana dia. Okey, kita tengok dulu kepada struktur dia lah. So katak mempunyai lubang hidung, mulut, rongga mulut, okey, glotis. Okey, glotis ni dekat bawah, bahagian bawah ni. Okey, dan dia ada peparu. Okey, jadi semasa menarik nafas, okey, katak bernafas melalui lubang hidung. Okey, ni lah lubang hidung dia. Dia akan masuk. Dan mulut dan glotis tertutup. Okey. Dasar rongga mulut diturunkan. Okey, jadi dasar rongga mulut ni dia akan diturunkan. Okey, menjadikan isi padu rongga mulut bertambah. So kalau kita tengok ni ada ruang kan. Maksudnya kat sini isi padu dia bertambah. Okey, apabila isi padu bertambah maka tekanan udara berkurang. Okey, ni kena ingat. Okey, jadi bila tekanan udara berkurang, dia membolehkan udara masuk ke dalam rongga mulut. Okey. Okey, seterusnya apabila lubang hidung tertutup, okey, dekat bahagian ni tertutup dan glotis terbuka. Okey, bahagian sini glotis. Okey, dasar rongga pula dinaikkan. Okey, nampak tak yang merah ni dia tolak, maka dekat isi padu rongga mulut pun berkurang. So kalau tengok dekat ruang sini dia dah berkurang. Jadinya tekanan udara bertambah. Jadi udara dekat sini akan ditolak ke dalam peparu. Dan peparu pun mengembal. Jadi di peparu ni berlakulah proses pertukaran gas. Okey, udara masuk ke dalam peparu. So kita tengok pula kepada hembusan nafas. Okey, jadi apabila peparu mengecut, okey, udara kita tengok peparu ni dah mengecut. Dia dah kecil. Jadi udara disingkirkan daripada peparu ke dalam rongga mulut. So sebabkan tekanan dia tinggi kat sini, dia akan menolak udara keluar. Okey, ke dalam rongga mulut. Jadinya yang ketiga, step ketiga, rongga mulut pun mengembang. Okey, rongga mulut mengembang. Okey, lubang hidung terbuka. Dan glotis ni bahagian merah ditutup. Okey, jadi dasar rongga pun mula naik. Dan menyebabkan, isi padu rongga mulut berkurang. Berkurang, tekanan udara pun bertambah. So dia akan menolak udara ni keluar. So macam itulah udara dia masuk dan keluar. So seterusnya yang terakhir kita tengok kepada mekanisme pernafasan bagi manusia. So ini adalah semas. Okay, so kita boleh tengok dari sini udara masuk dan udara keluar. Okay, yang oren ni udara masuk. So maksudnya tarikan nafas. Yang merah ni hembusan nafas. Okay, jadi semasa tarikan kita menarik nafas, apa yang berlaku? Otot interkostal luar akan mengecut. Dan otot interkostal dalam akan mengendur. Jadi sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. So cuba tarik nafas masing-masing. Tarik nafas. Kita akan dapat rasa yang sangkar rusuk kita ni ternaik ke atas dan ke arah depan. Otot diafragma akan mengecut ke bawah menjadi lepeh dan mendatar. Inilah otot diafragma. Jadinya isi pada rongga toraks ni dia akan bertambah dan tekanan udara toraks akan berkurang. Jadinya apabila tekanan dalam ni berkurang, makanya
Okey, tekanan atmosfera yang lebih tinggi mendesak udara masuk ke dalam paru-paru. So, bolehlah udara masuk. So, semasa menghembus nafas pula, okey, otot interkostal luar dia akan mengecut dan otot interkostal dalam dia akan mengendur. Yang otot interkostal luar akan mengendur. Otot interkostal dalam akan mengecut. Okey, sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. So, okey. So, tadi kita dah try tarik nafas kan? Sekarang kita try pula hembus nafas. Okey. So, semasa kita menghembus nafas, kita akan dapat rasa sebenarnya sangkar rusuk digerak ke bawah dan ke dalam. Dan otot diafragma ni akan mengendur. Okay, so dia akan jadi melengkung ke atas dan berbentuk kubah. Jadi, isi padu rongga toraks akan berkurang dan tekanan udara rongga toraks bertambah. Jadi, apabila tekanan atmosfera lebih rendah, udara akan didesak keluar dari paru-paru. So, macam itulah kita menghembus nafas. So, kita tengok pula kepada perbandingan mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan. Okay, jadi, pernafasan bagi mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan ni, yang pertamanya adalah manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Okay, yang keduanya adalah mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Okey, seterusnya kita tengok kepada perbezaan. Okey, bagi liang pernafasan, okey, serangga dia ada spiracle. Manakala ikan dia ada mulut dan operculum. Katak ada lubang hidung dan manusia lubang hidung juga. Okey, seterusnya struktur yang membantu pernafasan. Okey, serangga, toraks dan abdomen. Manakala ikan operculum dan rongga mulut berotot dan katak adalah rongga mulut dengan dinding yang berotot. Manakala manusia, dia ada diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Okay, yang ketiganya, mekanisme pernafasan dibantu oleh serangga, pengecutan dan pengunduran otot abdomen. Okay, bagi ikan pula, pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Katak, pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan paru-paru. Manakala manusia, pengecutan dan pengenduran otot interkostal diafragma.